Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 1 berkaitan dengan laws and regulation related with halal. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan halal. So, dan nama pun subjek halal law and regulations. So, awak kena expect that di subjek awak akan belajar undang-undang. So, ada perkataan yang berkaitan dengan undang-undang. Awak kena biasalah dan kena hafal beberapa perintah, akta, peraturan yang berkaitan dengan halal dan jabatan-jabatan yang akan menguatkuasakan undang-undang halal tersebut. Okay. So, pengenalan. Okay, pengenalan pada chapter 1. So, kenapa perlu adanya undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan halal? Sebab ada peningkatan demand on halal produk. Ada orang nak produk halal ni semakin meningkatlah. Ramai orang nak produk halal disebabkan peningkatan populasi orang Islam. Okay? Dan kebanyakannya adalah daripada negara yang majoriti umat Islam. Okay? So, ini adalah macam statistik lah. Okay, tak ada apa-apa. Dia kata peningkatan daripada tahun ke tahun seterusnya, kebiasaannya meningkatlah umat Islam. Sebab tu demand on halal produk halal meningkat. So, bila kita ada garis panduan, kita ada undang-undang yang jelas berkaitan dengan halal. So, kita boleh pastikan setiap produk yang dilabel sebagai halal yang dipasarkan dekat seluruh Malaysia telah mematuhi keperluan-keperluan di sudut undang-undang Islam. Maksudnya dah patuh undang-undang Islam di sudut Islam. So, memang betul-betul halal. Okay. So, in the Malaysian context, there are numerous efforts have been undertaken in respect of products halal and which is dekat Malaysia ada beberapa usaha diambil untuk mempromosi produk halal which is selalunya diadakan event MIHAS. Okay, Malaysia International Halal Showcase. Dekat MIHAS biasanya dia buat showcase berkenaan dengan produk-produk dan servis halal. Okay, dia adalah perdagangan yang terbesar dekat dunia yang diadakan dekat Malaysia berkenaan dengan produk halal. So, dekat situ pun ada produk daripada international, ada daripada local punya produk yang dah ada halal pun buka booth diorang dekat situ. Okay, international produk halal pun buka booth dekat situ. In 2004, Malaysia has issued a halal standard. Okay, pada tahun 2004, Malaysia dah keluarkan standard halal yang pertama, which is Malaysia Standard 1500 2004. Okay, so sekarang ni kita pakai yang latest version which is keluar pada tahun lepas. Okay, Malaysia Standard 1500 2019. Okay, pasal makanan halal general requirements. Okay, so Malaysia Standard ni ada banyak. Kalau khusus untuk apply sijil halal untuk produk makanan, so awak sebagai halal eksekutif, okay, awak sebagai staff bahagian kualiti, awak kena refer Malaysia Standard 1500 2019. So, kalau awak punya syarikat nanti nak produce ubat-ubatan ataupun pharmaceuticals, so awak kena rujuk Malaysia Standard berkaitan dengan halal pharmaceutical. So, dia ada berlainan Malaysia Standard lah, okay, berlainan buku. So, dalam Malaysia Standard 1500 2019, dia ada garis panduan berkenaan dengan makanan, cara penyediaan, pengendalian, okay, sampailah untuk perdagangan. Okay. Okay, from the legal aspect, there are provisions under various laws or enactments affecting on the enforcement and implementation for halal. Okay, dari aspek undang-undang, okay, terdapat banyak peruntukan di bawah beberapa undang-undang ataupun enactment yang akan memberi kesan kepada penguatkuasaan dan
aplikasi untuk produk halal. Okay. Macam mana kerajaan nak menguatkuasakan persijilan halal ni? So dia kena ada undang-undang. So macam dekat Malaysia ada banyak jabatan yang akan bekerjasama untuk menguatkuasakan halal. So kita ada JAKIM, kita ada custom. So semua ni jabatan-jabatan ni dia melakukan penguatkuasaan yang mengikut undang-undang yang tersedia ada dekat Malaysia. Okay. So ini adalah muka depan Malaysia Standard untuk makanan halal. So ini adalah outdated version version yang lama. So sekarang ni kita dah pakai version yang baru 2019. Setiap 5 tahun Malaysia Standard dia akan keluar versi yang baru. Okay, ni yang baru. Sebelum ni kita pakai yang ini. Okay, nama pun ditukar second revision. So yang ni third revision, nama dia pendek saja. So perundangan halal. Perundangan untuk production halal sangat-sangat diperlukan kepada pengilang non-Muslim. Okay. Sebab apa? Sebab diorang nak buat jual tapi diorang tak tahu macam mana nak produce produk halal. Okay, itu non-Muslim. Tapi bagi kita orang yang pengilang Muslim sendiri pun diorang tak tahu. Diorang tak tahu lebih detail macam mana nak apply sijil halal. Apakah keperluan-keperluan yang perlu dipatuhi. Okay. Itu untuk Muslim sendiri. So kalau Muslim pun tak tahu, apatah lagi lah non-Muslim. Sebab itulah perundangan tentang production produk halal sama ada makanan ataupun bukan makanan perlu ada. Okay. Dan lagi satu, kepentingan perundangan halal ni adalah untuk melindungi pengguna. Untuk memastikan pengeluar produk halal akan memenuhi kewajipan moral terhadap pengguna. Kewajipan moral ni maksudnya dia bila dia kata dia nak produce produk halal, so maksudnya dia memang betul-betul jagalah produk dia. Yes, daripada awal sampai akhir sentiasa halal lah. Maksudnya tak ada apa-apa yang boleh mencemari, yang boleh menyebabkan ketidakpatuhan kepada halal tu. Okay. Supaya untuk melindungi konsumer. Okay. Sebab kita Muslim consumer, kita nak pilih yang halal saja. So bila kita salah pilih producer tu, dia salah dia buat dia tak fulfill punya moral obligation bila dia dah apply sijil halal. Maksudnya mungkin dia dah apply sijil halal tapi dia buat kesalahan lah. Mungkin dia sengaja untuk mencampurkan bahan-bahan yang tidak halal ke dalam produk dia. Okay, padahal produk dia dah dapat sijil halal. Okay. Kalau macam tu berlaku, so sijil halal dia boleh ditarik balik. Okay. And then to carry out their business fairly, sincerely, transparent and consumer friendly. Supaya pengeluar produk halal ni boleh menjalankan bisnes diorang secara adil, ikhlas, telus dan mesra pengguna. Maksudnya semua orang boleh. Tak kira agama, bangsa, sebab halal ni bukan untuk orang Islam saja. So untuk non-Muslim pun ada juga kelebihan untuk diorang. Okay, sebab halal ni bukan halal untuk, yelah kita kalau orang Islam, kita memang pilih halal. Tapi kalau orang non-Muslim, diorang nak tengok dari sudut kebersihan, kualiti, ada nutrisi ke tak. So bila dah halalan thayyibah, so kita tengok dua aspek tu. Kebersihan, bernutrisi, selamat dan boleh dimakan. Okay, selain daripada halal. Okay. And then to facilitate halal food trade for both local and global market. Bila kita dah ada undang-undang berkenaan dengan halal, so orang pengeluar, okay, orang yang nak produce produk halal ni, okay, boleh bantu diorang lah untuk jual produk diorang dekat pasaran dalam negara dan pasaran dekat luar. Diorang boleh tebus dekat pasaran halal market dekat global dan local market. Okay, perundangan halal juga boleh jadi garis panduan ke semua pengilang ataupun pengeluar produk
halal sama ada Muslim, pengeluar bukan Islam ataupun pengeluar Muslim. So, enforcement of halal, penguatkuasaan halal. So, dalam chapter 1 ni kita akan belajar satu undang-undang halal, iaitu kita panggil Akta Perihal Dagangan 2011. Akta Perihal Dagangan 2011 dikuatkuasakan oleh MDTCC, Ministry of Domestic Trade, Cooperative and Consumerism. Okay, kalau awak pernah dengar tak KPDN HEP ataupun KPDN KK. Dulu kita panggil KPDN KK. Sekarang ni kita dah tukar KPDN HEP. Okay. Yang MDTCC ni adalah sama saja, cuma dia dalam bahasa Inggeris. So KPDN HEP ni, okay, dia yang menguatkuasakan Akta Perihal Dagangan. Sebab KPDN HEP ni apa? Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna. So dia berkaitan dengan perdagangan. So KPDN HEP ni dia akan menguruskan ataupun menguatkuasakanlah Akta Perihal Dagangan. So dalam Akta Perihal Dagangan ada 2 perintah. Okay, sekejap lagi kita tengok apa tu perintah. Okay, the law is enforced in cooperation with several government agency. Okay, undang-undang ini dikuatkuasakan dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Perkhidmatan Veterina. Okay, Jabatan Perkhidmatan Veterina ni berkaitan dengan haiwanat veterina. So KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, and then KPDN HEP sendiri, dan diketuai oleh JAKIM, okay, bersama dengan Jabatan Agama Islam dekat di peringkat negeri lah. Biasa panggil JAIN ataupun MAIN, Majlis Agama Islam Negeri. Okay, setiap negeri ada Majlis Agama Islam diorang sendirilah. So, Majlis Agama Islam ataupun Jabatan Agama Islam dekat setiap negeri dia akan bekerjasama dengan JAKIM, KPDN HEP, okay, and then dengan KKM, Jabatan Perkhidmatan Veterina. Okay, ini antara jabatan yang terlibat. Ada banyak lagi. Okay. So, the enforcement regarding the expression halal is implemented under the Trade Descriptions Act 2011, Trade Description Definition of Halal Order 2011, under Section 28, Trade Description Certification and Marking Halal Order 2011, under Section 29. So, penguatkuasaan berkaitan dengan ekspresi ataupun ungkapan halal, okay, adalah di bawah Akta Perihal Dagangan 2011, di mana di bawah dekat Akta Perihal Dagangan 2011 ni terbahagi kepada 2 perintah. Okay, iaitu perintah pertama adalah Perintah Perihal Dagangan dalam kurungan Takrif Halal 2011 di bawah Seksyen 28. Okay, dan di perintah yang kedua, Perintah Perihal Dagangan, Persijilan dan Penandaan Halal di bawah Seksyen 29. So first kita akan tengok dulu perintah yang pertama, and then kita akan tengok dulu perintah yang kedua. So kedua-dua perintah ni dia berkait rapat. Okay, and then the Act offers protection to traders, consumer from unethical trade practices. So, Akta Perihal Dagangan ini dia memberi perlindungan kepada pedagang, pengguna juga daripada amalan perdagangan yang tidak beretika, okay, yang tidak telus, yang tidak jujur. Okay. So, ini adalah buku Akta Perihal Dagangan 2011. Okay. So, ada banyak isu-isu berkaitan dengan halal. Okay. Isu yang berbangkit pasal halal iaitu penggunaan logo palsu, okay, penggunaan sijil palsu, okay, dipamer dekat kedai premis restoran, okay, contohnya. Tapi sebenarnya sijil tu sijil palsu. So bila
KPDN have, dia datang serbu, dia cek logo palsu yang diguna, sijil palsu yang diguna ataupun dah tamat tempoh. So, KPDN have, dia akan bagi denda lah. Okay? Sebab berdasarkan Akta Perihal Dagangan 2011, penggunaan logo palsu dan sijil palsu adalah tidak dibenarkan. Okay? Berapa denda yang dia kena? So, nanti kita akan tengok di bawah dua perintah tu tadi. So, provision relating to halal certification. Okay, peruntukan yang berkaitan dengan persijilan halal. Okay, ini adalah dua perintah tu tadi. Di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Okay, ada dua perintah kan saya cakap tadi kan. So, perintah yang pertama apa? Okay, cuba sebut Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011 di bawah Seksyen 28. Okay, and then perintah kedua, Perintah Perihal Dagangan, Persijilan dan Penadaan Halal 2011 di bawah Seksyen 29. Okay, ini dalam bahasa Melayu dia. Okay, Akta Perihal Dagangan 2011. Okay, ada dua perintah. So, sebenarnya ada banyak lagi perintah dia. So, tapi kita fokus kepada halal. Berkaitan dengan halal, so ada di bawah Seksyen 28 dengan Seksyen 29 ni je. Okay. So, first kita tengok perintah yang pertama dulu. Okay, Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011 di bawah Seksyen 28. Okay. Kat dalam perintah ni ada apa? Dia kata apa? So, kita tengok. Dia kata, this act protects consumers from unhealthy trade or business practices. Akta ini melindungi pengguna daripada amalan perdagangan yang tidak sihat. Okay, di bawah perintah ini, dia mengandungi beberapa peruntukan. Okay, ada 4 peruntukan dekat situ. Okay, awak kena hafal kena tahu. So first, to provide for the powers of the minister to give the meaning of any expression used for items of goods or services as having a particular meaning. Okay, di bawah perintah ini, dia memberi kuasa kepada menteri. Okay, so menteri ada kuasa lah. Okay, dia memberi kuasa kepada menteri untuk memberi apa-apa maksud kepada apa-apa ekspresi ataupun ungkapan yang diguna pada barangan ataupun perkhidmatan kepada makna yang tertentu. So, menteri ada kuasa untuk memberi makna kepada apa-apa ungkapan yang digunakan pada barangan ataupun perkhidmatan kepada maksud yang tertentu. Okay lah ungkapan tu. Okay. And then yang kedua, to authorize the minister to require the necessary information before the goods are supplied or offered for supply in the course of trade or business. Okay. Dia memberi kuasa jugalah kepada menteri untuk memerlukan ataupun meminta apa-apa informasi yang diperlukan sebelum barangan tersebut dibekalkan untuk tujuan perdagangan. Okay. Maksudnya menteri boleh minta maklumat-maklumat yang diperlukan sebelum maklumat pasal barang tersebut lah. Sebelum barang tu dijual kepada orang lain. Ataupun dibekalkan kepada orang lain untuk dijual lah. Okay. And then yang ketiga, provision of offence and penalties for offence committed and acts of power in relation to such offences. So, peruntukan kepada kesalahan dan denda untuk kesalahan yang dilakukan dan tindakan kuasa yang berkaitan dengan kesalahan. So, menteri, di bawah perintah ini, dia kata sesiapa yang membuat kesalahan, dia ada denda yang akan dikenakanlah kepada kesalahan tersebut. Dan mungkin ada tindakan kuasa lain yang berkaitan dengan kesalahan tu akan dilaksanakan kepada pelaku
pelaku pesalah tu lah. Okay. So bila ada orang buat kesalahan dari sudut kesalahan dari sektor, dari bahagian perdagangan, so menteri boleh bagi denda dekat dia ataupun mungkin boleh bawa dia masuk ke penjara ke, disabitkan kesalahan. Okay. Mungkin dari sudut dia melakukan kesalahan perdagangan, mungkin dia ada unsur-unsur penipuan dekat situ. Penipuan dari sudut penipuan informasi, maklumat produk tersebut. Mungkin contoh produk tu dia kata dia jual 50 gram. Tapi bila kita timbang semula, rupanya dekat dalam packaging tu 20 gram je ada. So, kalau dikata tak sengaja, mungkin itu lain lah. Tapi ni mungkin bila dah disiasat, disengajakan perbuatan itu, boleh disabitkan kesalahan dan denda. Yang keempat, prohibit the use of false trade descriptions on goods, prices and services. Dilarang untuk menggunakan apa-apa penipuan berkaitan dengan perihal barangan, harga ataupun perkhidmatan. Maksudnya tak boleh tipu lah. Tak boleh bagi maklumat palsu berkaitan dengan barangan, harga dan perkhidmatan. So, kena jujur. Kalau barang ni betul-betul asli, baguslah. Kalau dia kata dekat label kata asli tapi sebenarnya tak asli pun. So, maksudnya dia bagi maklumat yang palsu. So, boleh disabitkan kesalahan dekat situ. Samalah juga dengan harga. Kalau dekat packaging tu tulis harga macam ni. Mungkin harga dia RM3. Tapi bila kita bawa ke kaunter, tiba-tiba dia charge kita harga mahal. So, dekat situ, kita boleh persoalkan semula. Kenapa harga ni lain berbeza dengan yang ditunjukkan. Samalah juga dengan perkhidmatan. The expression halal is one of the trade terms for the purpose of this act. Ungkapan halal adalah salah satu terma perdagangan yang digunakan dalam perintah ini. Di bawah perintah ini ada peruntukan di mana makanan ataupun barang dikatakan sebagai halal ataupun sah di sisi Islam. All expression of food or goods may be eaten or used by Muslim. Kesemua ungkapan, apa-apa ungkapan pada barangan ataupun makanan yang kita, bila kita dengar ungkapan tersebut, kita orang Muslim macam ingat, kita boleh makan. Maksudnya menggambarkan orang Islam boleh makan. Apa-apa ungkapan pada barangan ataupun makanan yang boleh menggambarkan orang Islam boleh makan ataupun mengguna. Contoh ungkapan halal. Ungkapan ditanggung halal. Makanan Islam, makanan sunnah. Dibacakan ayat ruqyah. So, bila kita nampak dekat packaging, dia claim yang makanan sunnah. Dibacakan ayat ruqyah. So, bila orang Islam tengok, kita akan fikir, kita boleh makan lah benda tu, halal lah. So, dekat situ macam penggunaan ungkapan-ungkapan ini bila boleh membuat orang Islam confused, keliru. Dia ada kita tak boleh saja-saja gunalah. Dia ada kementerian yang akan pergi check. Kalau dulu kita selalu tengok dekat barangan-barangan, produk, sama ada minuman ataupun dekat makanan. Biasa je awak nampak makanan sunnah lah, ditanggung halal lah. Sama ada dekat produk ataupun dekat restoran. Selalu tulis halal, ditanggung halal. Tapi tak ada sijil daripada JAKIM. Tak ada logo sah daripada JAKIM. So, itu boleh membuatkan orang Islam keliru lah sama ada betul-betul halal ataupun tidak. Sebab ada banyak kes. Dia ada tulis label ditanggung halal dekat depan premis makanan. Tapi bila KKM check, JAKIM pergi check, buat spot check, tiba-tiba ada penggunaan arak pula, ada penggunaan wine pula, ada penggunaan alkohol, ada penggunaan
benda haram lah dekat kedai tersebut. So sebab tu sekarang ni kita tak boleh pengeluar makanan ataupun pengeluar perkhidmatan, pembuat perkhidmatan tersebut tak boleh saja-saja claim. Ungkapan-ungkapan yang boleh membuat orang Islam keliru. Ungkapan yang boleh menggambarkan orang Islam boleh makan ataupun minum. So bila dia nak label yang produk dia, servis dia boleh diguna oleh orang Islam, so dia kena apply sijil halal. Kalau dia nak claim, kena apply sijil halal. Kalau dia tak nak claim, tak apa, it's okay. Tapi dia tak boleh label sebagai halal. Saya harap awak faham. Through the enforcement of this section, it will prevent users from confused or misled by certain expressions of the goods and services offered specifically related to halal products and services. Melalui penguatkuasaan di bawah Seksyen 28 ini, dia boleh mengelakkan pengguna daripada keliru dengan ungkapan-ungkapan yang mengelirukan lah, macam ungkapan tadi tu. Halal, ditanggung halal, makanan Islam, makanan sunnah, ditanggung dibacakan ayat ruqyah. Itu adalah ungkapan yang keliru lah. Maksudnya boleh makan ataupun tak, tapi tak ada sijil halal. Melalui seksyen ini, penguatkuasaan kepada penggunaan ungkapan ini boleh dihalang. Maksudnya tak boleh guna langsung. Kalau nak guna, kena apply sijil halal. So based on this section, KPDN HAB telah mengeluarkan Perintah Perihal Dagangan Tarif Halal 2011 di bawah Seksyen 28. So di bawah seksyen ini, dia mula beroperasi pada tahun 2012, 1 Januari 2012. Di bawah Seksyen 28 ni, kan dah nama pun Perintah Perihal Dagangan Tarif Halal 2011. So dia ada beberapa interpretasi ataupun definisi yang telah diberi. So ada definisi apa itu fatwa, hukum syarak, makanan, perkhidmatan berkaitan dengan makanan ataupun barangan. So, apakah yang dimaksudkan sebagai fatwa? Means any religious decree which are verified by any authority related to the religion of Islam. So, apa-apa perintah agama yang telah disahkan oleh mana-mana badan autoriti yang berkaitan dengan agama Islam. So, dekat badan autoriti yang berkaitan dengan agama Islam dekat negeri, dekat Malaysia kita adalah mufti lah. So, mufti yang akan bertanggungjawab, dia akan berkumpul ramai-ramai, dia akan berbincang untuk mengeluarkan fatwa. So, next, interpretation of hukum syarak. Means the laws of Islam according to Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, which are approved by the Yang di-Pertuan Agong to be enforced in the Federal Territory, Penang, Melaka, Sabah, Sarawak, or the ruler of any state to be enforced in the respective state. Bermaksud hukum syarak bermaksud undang-undang Islam berdasarkan 4 mazhab itu, mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi, Maliki ataupun Hanbali yang telah disahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ni menjadi ketua agama Islam di wilayah Persekutuan Penang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Itu adalah daerah ataupun kawasan yang tiada sultan lah ataupun raja dekat negeri masing-masing. So Melaka tak ada, Sabah dan Sarawak pun tak ada. So Yang di-Pertuan Agong lah jadi ketua agama Islam yang mengesahkan undang-undang Islam dekat kawasan tersebut. Dekat Penang, dekat Melaka. So macam
dekat negeri lain. Contoh dekat Negeri Sembilan, dekat Johor, dekat mana? Dekat Pahang. Kita ada raja kita. Okay. So, pemerintah, ruler tu bukan pembaris Okay, pemerintah. So, pemerintah, raja lah. Raja dekat negeri masing-masing akan jadi ketua agama Islam. Dia akan menguatkuasakan agama Islam, menguatkuasakan hukum syarak dekat setiap negeri masing-masing. Okay, boleh So, interpretation of food includes every article manufactured, sold or represented for use as food or drink for human consumption. Okay, makanan adalah apa-apa benda yang dibuat, dijual, dijadikan sebagai makanan ataupun minuman untuk penggunaan manusia. Ataupun which enters into or is used in the composition, preparation, preservation of any food or drink for human consumption and includes confectionery, chewing substances, and any ingredient of such food, drink, confectionery or chewing substances. So, ataupun apa-apa yang masuk ataupun diguna dalam komposisi, penyediaan, pengawetan makanan ataupun minuman untuk penggunaan manusia. Contoh makanan apa? Confectionery. Confectionery ni adalah sejenis makanan yang berasaskan gula. Macam coklat, ice cream. And then contoh sebagai chewing substances. Benda-benda yang boleh dikunyah. Dan apa-apa bahan yang boleh dijadikan makanan. So, conclusion ni, bila saya tanya makanan tu apa, so bagi awak cakap ni pun dah boleh. Apa-apa benda yang dibuat, dijual, dijadikan sebagai makanan ataupun minuman untuk penggunaan manusia. Lepas tu bagilah contoh. Contoh dia macam ice cream, confectionery, macam coklat, chewing substances yang boleh dikunyah, bahan-bahan yang boleh dikunyah. And then interpretation of services in relation to the food or goods. Pekit mata yang berkaitan dengan makanan ataupun barangan. Termasuklah pengangkutan, penyimpanan, pemprosesan bahan mentah, penyediaan dan peruncitan makanan dan barangan. So, halal and other expression defined. Kita masih di bawah section pertama tadi, section 28. Halal dan ungkapan dan halal dan ungkapan lain. Maksud halal dan ekspresi dan maksud expression. When food or goods or services in relation to the food or goods used in the course of trade or business is described as halal, or by any other expression indicating that Muslims are permitted to consume or use. Bila makanan ataupun barangan ataupun perkhidmatan yang berkaitan dengan makanan ataupun barangan yang digunakan tujuan untuk perdagangan, perniagaan yang dikatakan sebagai halal. Ataupun menggunakan apa-apa ungkapan selain daripada ungkapan halal tu tadi, apa-apa ungkapan yang menggambarkan orang Islam boleh guna ataupun makan. Ungkapan ada expression daripada selain daripada halal tu adalah macam saya sebutkan tadilah, ditanggung halal, makanan Islam, makanan sunnah, dibacakan ayat ruqyah. So, bila saya tanya apakah example of other expression indicating that Muslim are permitted to consume or use, so awak boleh bagi contoh yang saya dah cakapkan tadi, selain daripada halal. Neither is no consist means the food or goods or services are in. So, bila kita kata halal,
bila kita kata makanan halal, barang halal, perkhidmatan halal ataupun apa-apa ungkapan yang menggambarkan orang Islam boleh guna ataupun makan. So, ada beberapa kriteria dekat barang dan makanan dan perkhidmatan tersebut perlu penuhi. Ada syarat dia bila kita nak kata halal. Ada syarat dia bila kita nak kata orang Islam boleh makan ataupun guna barang tersebut. So, syarat dia adalah seperti di bawah. Okay. Neither is no consists of or contains any part of matter of an animal that a Muslim is prohibited by hukum syarak to consume, or that has not been slaughtered in accordance with hukum syarak and fatwa. Okay. Tidak boleh mengandungi apa-apa bahagian daripada haiwan yang dilarang oleh hukum syarak ataupun haiwan yang halal tapi tidak disembelih mengikut hukum syarak dan fatwa. So, bila kita kata makanan tu halal ataupun produk tu, barangan tu halal, makanan tu halal, servis tu halal, so dia tak boleh ada haiwan yang telah diharamkan di sisi hukum syarak dan tak boleh ada, dia tidak boleh mengandungi haiwan yang halal tetapi tidak disembelih dengan betul. Maksudnya tidak berdasarkan hukum syarak dan fatwa. Does not contain anything impure according to hukum syarak and fatwa. Bila kita kata makanan tu halal, syarat yang lain adalah dia tak boleh mengandungi apa-apa najis berdasarkan hukum syarak dan fatwa. So, impure tu adalah najis, tidak suci. Impure, tidak suci. Kalau pure, suci. Kalau impure, tidak suci. Kalau tidak suci, maksudnya najis lah. Okay. Does not intoxicate according to hukum syarak and fatwa. Tidak memabukkan berdasarkan hukum syarak dan fatwa. Selamat digunakan ataupun untuk dimakan. Tidak beracun, tidak membahayakan. Does not contain any parts of a human being or its ill which are not allowed by hukum syarak and fatwa. Tidak mempunyai mana-mana bahagian daripada manusia ataupun hasil produk daripada manusia yang digunakan dalam produk yang nak apply sijil halal tu tidak dibenarkan lah by hukum syarak and fatwa. Okay. Senang cakap, okay, tak boleh guna mana-mana bahan daripada sumber manusia. Okay. Sebab macam contoh, okay, kalau awak tak faham lah untuk yang ni. Dekat badan kita contoh, rambut kita kan. Sebenarnya rambut kita ada function dia. Kalau awak pernah dengar L-cysteine. L-cysteine. Okay, L-cysteine ni biasanya digunakan di dalam aplikasi membuat roti ataupun bakery. Okay. L-cysteine ni digunakan, dia adalah bahan yang digunakan secara sedikit. Okay. Biasanya L-cysteine ni digunakan untuk melembutkan roti, melembutkan dough supaya bila awak makan roti tu rasa lembut je. Awak makan donat tu rasa lembut je. Okay. Okay, dia tambah L-cysteine lah. Okay, L-cysteine ni pula boleh didapati daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram juga. Okay, kalau sumber yang halal, mungkin dah ambil daripada bulu-bulu daripada haiwan yang halal. Okay, yang disembelih dengan betul. Sumber yang tidak halal, bila ambil daripada bulu-bulu, sebab L-cysteine ni dia punya sumber dia daripada bulu-bulu haiwan. Okay, macam bulu-bulu haiwan daripada itik. Dia ambil bulu itik tu and then dia hasilkan L-cysteine. Okay. Kalau disembelih dengan betul, so halal lah. Okay, kalau bahagian yang tidak halal, bila dia ambil bulu, contoh, dia ambil bulu daripada babi. Okay, itu confirm tidak halal untuk menghasilkan L-cysteine. Okay, dan rambut kita pun boleh diproses menghasilkan L-cysteine. Okay, yang digunakan dalam aplikasi bakery. Tetapi, awak kena tahu, okay, walaupun
rambut kita boleh diproses untuk menghasilkan alsistin yang digunakan pakai dalam bakery untuk melembutkan roti, tapi kita tak boleh menggunakan apa-apa bahan yang bersumberkan daripada badan manusia. Okay. It has not been prepared, processed, or manufactured using any instrument that was not free from anything impure according to hukum syarak. Tidak disediakan, diproses, dibuat menggunakan apa-apa alat yang tidak bebas daripada najis berdasarkan hukum syarak. Maksudnya, tak menggunakan alatan yang telah terjejas dengan ataupun yang telah dicemari dengan najis. Okay, kena guna alat yang bersih, yang tidak dicemari dengan najis. Okay. Has not in the course of preparation, processing, storage been in contact with mix or in close proximity to any impure and prohibited food. Okay. Semasa dalam penyediaan, pemprosesan, penyimpanan tidak bersentuhan dengan, bercampur dengan, berdekatan dengan apa-apa najis dan makanan yang terlarang. Contoh dari sudut dekat bilik pemprosesan. Tak boleh ada barang haram. Tak boleh ada makanan haram dekat situ. Tak boleh ada wine, tak boleh ada daging babi dekat situ. Dekat dalam bilik penyimpanan pun tak boleh ada. Okay? Tak boleh ada najis. Okay? Tak boleh ada bahan-bahan lah. Bahan-bahan yang najis, bahan-bahan yang terlarang. Kalau yang tadi tu tak boleh guna alatan yang dah tercemar dengan najis. So, itu adalah syarat-syarat apa itu yang dikatakan sebagai makanan halal, okay, barangan halal, servis halal. So, bila kita kata halal, maksudnya dia telah patuhi, dia telah patuhi benda-benda ni lah. Dia dah patuhi syarat-syarat ini. Maksudnya dia dah patuhi, dia tak ada najis, dia tidak memabukkan, selamat digunakan, okay, tidak beracun, not poison, not hazardous, tidak membahayakan kepada kesihatan dan lain-lain. So, awak kena hafal juga. Okay. Offense to mislead or confuse. Okay, kesalahan yang melibatkan pengguna kepada keliru. Okay. Okay, yang membuat kepada keliru lah, orang keliru. Okay, any person who supplies or offers to supply any food, goods or service in relation to the food or goods which is described as halal or any other expression which is not in compliance with this order shall be guilty of an offence. Okay, barang sesiapa yang membekalkan apa-apa makanan, barangan, perkhidmatan yang dikatakan sebagai halal, maksudnya orang ni dia bekalkan makanan halal ataupun barangan halal ataupun perkhidmatan halal. Okay, ataupun dia menggunakan apa-apa ungkapan, ekspresi ungkapan yang tadi tu, sama ada dia menggunakan ungkapan makanan Islam, makanan sunnah dekat label packaging dia, selain daripada label halal ni. Okay. Tetapi tidak patuh dengan perintah ini akan disabitkan kesalahan. Okay. Okay. Keadaan dia macam ni. Okay. Orang tu, dia dekat barang dia label sebagai halal. Dia label halal lah, dia claim halal. Ataupun dia menggunakan ungkapan lain. Okay, ungkapan lain yang saya bagi contoh, makanan Islam ataupun makanan sunnah, ataupun dibacakan ayat ruqyah, okay, ditanggung halal. Okay, dia menggunakan claim tu dekat produk tersebut, produk yang dia jual. Okay, dia dah claim halal lah. Maksudnya bila dia kata, bila dia guna halal ataupun dia guna ungkapan yang tadi tu, okay, yang boleh mengelirukan orang Islam. Tetapi, bila cek balik, produk tersebut tidak patuh dengan perintah ini, perintah Seksyen 28. So, bila tak patuh, dia akan disabitkan kesalahan.
So, macam mana kita nak tahu dia patuh ke tak? So, awak kena faham. Tadi kita dah belajar. Di bawah section 28 ni, kita belajar apakah maksud sebagai halal. Makanan halal tu apa? Barang halal tu apa? Ada syarat dia kan yang saya sebutkan tadi. So, bila tak patuh, maksudnya dia tak patuh dengan mana-mana ni tadi. Okay, bila dia tak patuh, dia guna claim halal tadi ataupun apa-apa ungkapan yang menggambarkan orang Islam boleh guna. Tapi bila cek balik, produk tersebut melanggar syarat-syarat ataupun melanggarlah mana-mana syarat ni. Okay, contoh, dia menggunakan alatan yang telah dicemari dengan najis. So, boleh disabitkan kesalahan walaupun bahan-bahan ramuan yang digunakan semuanya halal, tapi dia menggunakan alat yang telah kotor, yang telah tercemar dengan najis. So, boleh dijadikan, boleh disabitkan kesalahan juga. Sebab dia dah melanggar mana-mana syarat tu tadi. So, bila nak kata halal, dia kena patuh dengan kesemua syarat ni. So, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dia kena penuhi ke-7 syarat ni bila kita nak kata produk tu halal. Kalau dia langgar salah satu, maksudnya dia tak patuh lah dengan peruntukan di bawah section 28 ni, perintah perihal dagangan takrif halal. Okay, di bawah section 28 ni. So, bila dia dah langgar, dia boleh disabitkan kesalahan. Saya harap faham So, kesalahan kepada tindakan yang boleh mengelirukan ataupun menipu. Okay. Any person who supplies or offers to supply any food through representation or an act which is likely to deceive or mislead those who have been supplied that the food is either halal or can be consumed by Muslim commits an offence. Mana-mana orang yang membekalkan ataupun menawarkan untuk membekalkan apa-apa makanan melalui perwakilan ataupun apa-apa perbuatan yang mungkin menipu ataupun mengelirukan pengguna bahawa sama ada makanan tu halal ataupun tak, boleh dijadikan maksudnya dia telah melakukan kesalahan. Boleh disabitkan kesalahan. Maksudnya sesiapa yang menjual, membekalkan apa-apa makanan kepada pembeli, dan dia punya pembuatan dia tu dia melakukan perbuatan yang menipu lah. Sama ada dia menggunakan penggunaan ungkapan halal tetapi dia telah melanggar perintah itu tadi, syarat itu tadi. So, dia telah melakukan kesalahan. The interpretation of representation and conduct or act as in subparagraph 1. The representation or conduct or act includes the usage of holy words of Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran or any matter or object in relation to Islam added in the premise of which such food is sold or in the container package of which such food is supplied. Okay, maksud kepada perwakilan dan perbuatan. Okay, dekat sini dia kata, nampak tak ni? Okay, representation of any an act. Okay, sesiapa yang membekalkan apa-apa makanan melalui perwakilan ataupun perbuatan yang menipu ataupun mengelirukan kepada pembeli yang dikatakan sebagai halal atau yang boleh digunakan oleh orang Islam adalah suatu kesalahan. Okay, perwakilan ataupun perbuatan yang mungkin menipu ataupun mengelirukannya adalah berdasarkan set paragraf 1, dia kata termasuklah perwakilan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran macam saya cakap tadi.
dibacakan ayat ruqyah ataupun dekat produk tersebut tak ada pun tulis ditanggung halal, tak ada pun tulis halal, tak ada pun tulis makanan sunnah, makanan Islam. Tapi ada ayat suci Al-Quran, mungkin dia letak Bismillahirrahmanirrahim. Okay, walaupun dia letak Bismillahirrahmanirrahim, dia tak guna pun, dia tak claim pun halal. Tapi orang Islam tengok, ini ada ayat Al-Quran lah, boleh guna, maksudnya boleh makan, mengelirukan orang Islam lah. Ada ayat Al-Quran tapi tak ada logo halal. Okay. Bila tengok dekat senarai bahan ramuan, tiba-tiba ada penggunaan bahan yang terlarang. So, mengelirukan orang Islam. So, bila pembekal ni buat macam ni, dia boleh disabitkan kesalahan. Maksudnya, dia melakukan kesalahan boleh didenda. Okay. Ataupun dipenjara. Okay. Sama ada dia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun apa-apa benda or any matter or object, apa-apa benda yang berkaitan dengan Islam, sama ada dekat premis, dekat kedai makanan tu dijual ataupun ada dekat pembungkusan makanan itu. Okay, walaupun contoh dia tak guna ayat suci Al-Quran, tapi dia guna mungkin ada gambar Al-Quran dekat packaging produk tersebut. Itu pun boleh mengelirukan. Okay, ada gambar orang pakai songkok, mungkin. Ada orang pakai telekung. Ada gambar Kaabah dekat situ. Padahal tak tentu halal. Betul ke halal? Okay, yang berkaitan dengan Islam lah. Okay, sama ada dekat pembungkusan produk ataupun dia pamerkan dekat premis, dekat kedai, dekat restoran makanan. Mungkin. Okay, itu contoh dia. Saya harap awak faham. Kalau tak faham, tolong bagi tahu saya. Okay, for the offence under paragraph 1, the duty in proving that the food which is being supplied or offered to be supplied is halal in accordance with paragraph 3 shall lies on the person charged. Bagi kesalahan di bawah subperenggan 1, kewajipan dalam membuktikan bahawa makanan yang dibekalkan tu maksudnya ataupun ditawarkan adalah halal mengikut perenggan 3 hendaklah terletak pada orang yang dipertanggungan. So, dia kata kat situ, kalau bila contoh JAKIM datang cek kedai yang mempamerkan penggunaan ungkapan halal ataupun dia menggunakan apa-apa objek yang berkaitan dengan Islam tapi tak ada sijil halal daripada JAKIM, ataupun menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran tapi tak ada sijil halal JAKIM. So, orang JAKIM ni bila dia spot check, dia melakukan kesalahan. So, pemilik restoran terbabit perlu membuktikan bahawa yang makanan yang dijual di restoran tersebut adalah halal. Okay, so sama ada dia nak buktikan dengan kalau pemilik restoran tersebut tak dapat mengemukakan bukti yang makanan ataupun produk yang dijual adalah halal, okay, so dia boleh dikenakan denda. Okay, dia akan dipertanggungjawabkan dengan kesalahan yang telah dilakukan. Okay, larangan guna ayat ruqyah, makanan sunnah bagi iklan produk. Okay, ini adalah contoh-contoh ungkapan ekspresi yang boleh mengelirukan orang Islam. Sama ada makanan tersebut boleh digunakan ataupun dimakan. Okay, dia claim ayat ruqyah tapi tak ada logo halal, tidak diiktirafkan dengan persijilan halal oleh JAKIM. So, bila saya tanya awak, apakah ungkapan lain yang menggambarkan orang Islam boleh makan ataupun boleh minum selain daripada ungkapan halal? So, awak boleh bagi ungkapan ni lah, macam dibacakan ayat ruqyah, makanan sunnah, okay, ditanggung halal, makanan Islam dan lain-lain. Okay.
Ini adalah kesalahan yang dulu kerana meletakkan tulisan Al-Quran di premis mereka, yang boleh mengelirukan pengguna Islam yang akan meranggapan premis berkenaan mempunyai persijilan halal. PDN HAB memandang serius isu halal ini kerana pada tahun lalu sahaja kita menerima 22 aduan berkaitan dengan status halal. So KPDN HAB dia akan menguatkuasakan berkaitan dengan ungkapan halal. Ungkapan halal tu sama ada dia menggunakan ungkapan halal ataupun menggunakan apa-apa perwakilan perbuatan yang mengelirukan umat Islam berkaitan dengan status halal, iaitu sama ada menggunakan perwakilan daripada ayat Quran, ayat suci Al-Quran ataupun yang lain-lain. Ini antara salah satu yang pernah berlaku dulu. Denda kepada kesalahan yang telah dilakukan jika dia gagal mengemukakan bukti yang makanan yang dijual adalah halal atau tidak. Kalau dia claim sebagai halal, dia menggunakan ungkapan sebagai halal ataupun ungkapan lain yang menggambarkan orang Islam boleh makan ataupun minum tapi tak ada bukti yang halal, tak ada sijil halal lah maksudnya. So denda yang akan dikenakan adalah kalau orang tu badan korporat, denda tidak melebihi 5 juta ringgit. Dan jika dia melakukan kesalahan yang kedua ataupun kesalahan yang seterusnya, denda tidak melebihi 10 juta ringgit. Kalau orang bukan badan korporat, denda tidak melebihi 1 juta ataupun dipenjara tidak melebihi 3 tahun ataupun dikenakan denda dan dipenjara. Kalau dilakukan kesalahan yang kedua ataupun kesalahan seterusnya, denda tidak melebihi 5 juta ringgit ataupun dipenjara tidak melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya. Revocation, pembatalan. The Trade Description Use of Expression Halal Order 1975 is revoked. Sekarang ni kita belajar ada 2 perintah. Perintah apa? Cuba ulang semula ikut dengan saya. Perintah perihal dagangan Takrif Halal 2011 di bawah Seksyen 28. Dan perintah yang kedua, perintah perihal dagangan Persijilan dan Penadaan Halal 2011 di bawah Seksyen 29. Itu yang tengah kita belajar sekarang. Kalau dulu perintah yang ada adalah perintah perihal dagangan penggunaan ungkapan halal 1975. Dah lama dah. So perintah ini telah dibatalkan. Sekarang kita guna perintah yang tadi lah yang kita sebut tu. Perintah Seksyen 28 dengan perintah Seksyen 29.